yang 85 dalam suratul Baqarah. Sebelum tu, bagi sesiapa yang mengikuti dalam radio petang tadi, saya mohon maaf lah pasal ada kesilapan pada baca ayat. Ada beberapa kesilapan lah, gaduh sangat tadi. Ada dia pada surah Maryam tu berkenaan dengan ayat Ya Zakaria, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Saya tinggal perkataan ghulam situ. Inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Betul balik ada beberapa perkataan tertinggal tadi petang tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok sikit ayat yang ke 185 yang berkaitan dengan puasa dan puasa dan bulan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dan masa 185 masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, siapa di antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa, yakni ganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa bulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan ada dua bulan dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab membezakan antara syahr dengan qamar ataupun hilal. Dalam bahasa Inggeris ada beza antara moon dengan month. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil bulan belaka. Bulan atas langit dengan bulan dalam kalender kita panggil bulan belaka. Syahr berarti bulan. Bulan dalam kalender, bulan. Perkiraan waktu maknanya, bukan bulan yang bulat duduk atas langit tu, bukan macam sabit yang duduk atas langit tu. Tapi syahr maksud dia adalah bulan yang dalam perkiraan waktu tadi. Jadi syahr, asal perkataan syahr daripada al-izhar wal i'lan, iaitu syahr itu ialah suatu perkhabaran, pengelanan, pemberitahuan, perkhabaran. Bukan perkhabaran, pemberitahuan, i'lan. Sebab tu orang yang masyhur nama dia kita panggil masyhur, ataupun bahasa Terengganu panggil suhur. Tersuhur. Tersuhur daripada perkataan syahr asal dia. Masyhur, orang buat satu pengumuman kita panggil isytihar. Dia perkataan syahr asal dia
ialah izhar, ialah memberi pengetahuan, mengiklankan asal perkataan syahra. Itu daripada perkataan itu keluar perkataan syah, iaitu bulan. Jadi apabila disebut syahr, mesti ada sesuatu pemberitahuan pada masa itu. Nah, bila sebut bulan ni, ada perkiraan waktu. Kerana dalam Islam banyak menggunakan bulan daripada matahari. Kalau kita menggunakan sistem matahari, jadi kita tidak ada matahari itu 30 hari. Mana matahari satu bulan kecil, matahari 30 bulan besar ke 15 besar macam bulan, tak ada. Dia sama saja. Maka matahari dihitung perkiraan siang dan malam. Mula-mula keluar fajar sampai terbenam matahari dikira habis siang. Jadi kita sistem Islam, dalam Islam, kalender Islam diberikan digunakan berpandu membuat perkiraan waktu melalui bulan, bukan matahari. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah anak bulan itu ialah penentuan waktu bagi manusia. Dalam Islam banyak berpandukan kepada bulan. Bulan banyak perkiraan waktu. Kita kira bulan banyak. Sebab itu tahun dalam Islam tahun Qamariah 30 dan 29 sahaja. Tidak ada macam tahun berpandukan matahari. Itu ada sampai 31 dan ada yang 28 saja. 28. Ada orang beranak bulan Februari, hujung Februari tu kadang 2-3 tahun sekali baru sambut hari jadi. Nah, untung satu segi sebab umur tu berapa kali baru sambut hari jadi. Tapi rugilah orang sambut hari jadi, dia tak boleh sambut sebab tak ada hari jadi di tahun tu. Pasal dia duduk tahun lopak. Bila tahun lopak, dia tak ada hari jadi dia pada tahun tu. Tahun lain pula ada. Tapi kalau bulan berpandukan kepada bulan, tidak ada peristiwa ni. Tidak ada masalah ini berlaku kerana bulan memang dia kembang 15 hari bulan, dia kau becuk balik sampai 29 ataupun 30, maka itu berpandukan kepada anak bulan yang seterusnya. Jadi mencukupkan 30 hari bulan ataupun 29 itu berlaku kepada bulan. Tapi sistem matahari lain, dia berpandukan kepada waktu siang dan malam saja. Tapi dalam Islam banyak perkiraan waktu puasa, hari raya, waktu haji, mikot zamani, mikot waktu haji, semuanya berkaitan dengan anak bulan. Sebab itu perkiraan waktu dalam Islam berpandukan kepada kalender Qamariah, berpandukan kepada masa bulan. Masa yang berpandukan kepada bulan berbeza pada barat. Orang barat berpandukan kepada matahari, yang mereka ambil daripada tamadun Greek. Dan setengah kata juga melihat kepada dia mencedok daripada tamadun Hindu. Tapi kita dalam Islam menggunakan bulan sebagai perkiraan kerana bulan itu tepat. Dan tidak ada usul-usul khurafat dalam bulan ni. Kalau dalam bulan matahari, mereka ada usul-usul astrologi. Astrologi bukan astronomi. Astronomi kajian langit, kajian angkasa. Tapi astrologi mereka menyambung bintang-bintang dan berkaitan dengan buat ramalan, predict. Jadi benda khurafat yang ada dalam tamadun barat. Dia sambung-sambung jadi Aries, Sagittarius, Capricorn, semua sekali tu dia ada makna-makna dia. Nah, ada sihir-sihir dan macam-macam ilmu khurafat yang ada dalam tu. Maka dalam Islam bila berpandukan pada bulan kalender Qamariah, tidak ada maksud-maksud yang di sebalik benda tu tadi. Mungkin ada tajribah ulama yang buat nuskah hari sebenarnya, semua itu melihat perkara apa yang telah berlaku, bukan yang akan berlaku. Panduan apa yang berlaku takut berulang lagi pada esok gitu. Contoh pada minggu lepas berlaku apa, hari Selasa bulan Safar berlaku apa, maka ditakuti akan datang berlaku lagi benda tu. Contoh. Tapi bukan etikot pasti berlaku. Ataupun bukan kita etikot benda tu memang berlaku begitu. Tidak, sebagai awasan, sebagai panduan saja. Berbeza dengan astrologi, mereka buat ramalan tadi. Sehingga nak kahwin pun tengok bintang. Tengok bintang ni. Bintang tu bergerak dengan bergeraknya matahari. Jadi dalam Islam panduan waktu lari daripada matahari.
tengok kepada anak bulan. Dan banyak perkara. Dan mungkin inilah apa yang diistilahkan orang kita mengira kita orang haid tadi mengikut anak bulan, lalu kita panggil bahasa kampung kita, bahasa Melayu kita asal, kita panggil datang bulan. Bukan bulan atas langit tu mari datang ke rumah kita, tapi datang bulan makna sampainya perkiraan waktu orang-orang yang haid dia tetap dia boleh berpandukan kepada pergerakan bulan tadi. Ada pun orang yang period dia haid dia tidak menentu, mutahayyirah dan sebagainya, maka tidak bolehlah dia perkira tu, melainkan dia ambil pada yang paling banyak sekali dalam perkiraan mazhab Syafi'i. Jadi itu kita nak tengok bahawa banyaknya benda yang dilihat dengan bulan tadi, sehingga perkiraan waktu period waktu uzur ke puang pun dilihat dari perkiraan ni dari segi bulan tadi, anak bulan. Jadi kita kena faham lah, orang tu panggil datang bulan tu bukannya bulan datang ke riba, bulan jatuh ke riba tu. Jadi maknanya sampainya perkiraan waktu bulan dia. Yang orang Melayu tidak boleh bahasa tadi, kena tengok makna baru faham. Baru sebut bulan belaka. Kalau atas langit ni bulan, kalau dalam kalender pun bulan juga. Beza orang Arab lah, syahr dengan qamar, dengan ahillah, dengan hilal. Orang putih panggil month, moon atas langit. Dalam kalender tu month. Jadi orang Melayu dia panggil bulan belaka. Jadi kita kena beza antara bulan dengan bulan atas langit. Dan juga Islam kita tahu banyak berpandukan kepada peredaran bulan, bukannya peredaran matahari. Kerana itu lebih tepat, kerana matahari dan setiap peredaran bulan ni sentiasa berputar. Contoh kalaulah Allah turun bulan puasa itu iaitu pada bulan Ogos, maka orang-orang di Tengah Arab, Mesir, Syria nyaknya sampai ke kiamat dia puasa musim panas. Musim panas, Ogos panas. Ogos kemuncak musim panas. Suhu boleh sampai 50. Di Mesir, di bawah ni lagi lah, Senegal, Kenya, di bawah-bawah ni. Yang di atas sana, di Mesir, di Saudi, di mana-mana pun banyakkannya bulan 8 tu musim panas. Panas sangat. Separuh tahap didih 50 Celsius. Kita pun sekarang sebab tu kema buah. Sebab kita tengok, yang pertama memang kudrat Allah SWT. Kita tak boleh campur tu. Itu memang rezeki daripada Allah, pilihan daripada Allah. Banyak lagi kema tak buah. Tapi logik, dari segi mantikinya, logiknya, oleh kerana suhu kita bertambah panas, maka sesuai berlakunya pendebungaan. Jadi kalau tak ada bunga, ni cakap dari segi sebab belaka ni. Dari segi hak Allah Ta'ala tak keluar daripada kaedah ni. Pandai dia yang nak buat benda pun. Tapi kita nak faham. Jadi kalau kepanasan tadi menggalakkan kepada keluarnya debunga, maka bila debunga tadi disenyawakan baru jadi buah. Kalau kita tanam pokok kema jatang belaka, mai bunga belaka. Tak buah lah. Dia ada tina, dia ada jatang. Ada yang buat persenyawaan pula ada bunga dia. Macam kita payah nak tengok kema sebab baru buah sebab kita lah. Kita tengok salok. Orang ambil bunga renjih di hot tina, pokok tina. Saya pun dah kenal lah tina jatang pokok ni. Kalau bila jatang tu manusia lah pokok terang. Pokok ni tak tahu mana tina jatang. Tapi orang pandai dia pandai lah ambil bunga renjih-renjih lah. Ini orang tahu. Orang pandai begitu. Orang pernah datang kepada Nabi, bagaimana nak kacuk beberapa jenis kema lah, pendek cerita. Lalu Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri duniakum, mu lebih tahu tentang urusan dunia mu. Pandai buat kacuk-kacuk buah kema lah. Pandai salok Malaysia campur salok Indonesia jadi Malindo, macam-macam lah. Jadi salok Malindo, salok Thailand ke apa semua, Thailand, Malaysia, macam-macam. Itu urusan dunia, tidak sabit bid'ah tu lah. Tu urusan dunia kita, tidak urusan tu urusan yang berkaitan dengan sebab kita, sebab musabab usaha kita. Jadi kalaulah puasa itu disyariatkan pada bulan-bulan Masihi, kalender Masihi, kalender matahari, maka kalau orang tu duduk di sebelah Mesir, Afrika, Tanah Arab, puasa dia pakai tiruh panas mu. Panas tu siang panjang. Dekat pukul 8, dekat pukul 9 baru garis. 15 jam kena molek. Pukul berapa? Dekat pukul 12 baru sudah terawih. Kalau musim sejuk 4.30 garis tau.
4.30 pukul 5 garik dah. Musim sejuk, siang pendek. Jadi oleh kerana itulah maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Alimnya, maha alimnya, maha mengetahuinya Allah ni, dia syariatkan ibadat puasa dalam bulan, dalam tahun Qamariah, bulan dalam tahun Islam ni yang berpandukan kepada bulan terlangit. Ya, jadi berubah semua. Kan Ramadan musim sejuk, musim sejuk kejap je puasa. Tak panas, tak dahaga. Terawih habis pukul 8 terawih, tak tahu dah apa benda dah pukul 5.30 esok. Tak tahu dah. Tahajud pula. Tak tahajud pun walah benda-benda. Yang baik siapa daripada pukul 8 sampai pukul 5 pagi pula. Pukul 8 lebih lepas tengah habis dah terawih. Bukan start semayang habis dah terawih. Musim sejuk. Dan kalau musim panas 15 jam puasa. Malam sekejap saja, esok puasa pula. Kalau lah bulan tu tak berubah, bulan 8 semua, gitulah. Kita kalau pak kita musim, kalau kata kau puasa jatuh pada bulan 12 semua, banjir semua lah raya kita. Banjir semua lah raya, ribut semua bulan 11, bulan 12. Tak tukar. Ni sekarang bulan 7, lagi bulan 8, bulan 9, dia gerak. Ada pun kalender matahari dia tetap gitu. Dia tetap berkaitan dengan musim dia. Tetap dah. Sebab tu ni bukan nak cakap benda, sebab nak cerita. Sebab tu raya orang Kristian merayakan Christmas di Australia dengan di Malaysia tak sama di barat. Orang barat dia tahu dah bila Disember memang saji. Kita ni kalau buat gitu cari habis tata keloh dia tu. Buat batu air batu cari habis pun depan rumah. Sebab kita Disember tu tak sejuk tadi walaupun hujan. Dan di Australia pula panas. Lain, berbeza walaupun orang putih belaka. Jadi berubah dia tadi tetap begitu. Tapi kalau dalam Islam bulan Ramadan sentiasa berubah-ubah. Duduk di musim panas, duduk di musim sejuk, duduk di musim dingin, duduk di musim bunga. Kalau kita kok duduk di musim kemarau, duduk di musim hujan, pusing pula, sederhana dan sebagainya. Maka itulah rahmat Allah Ta'ala, mensyariatkan puasa dalam bulan Ramadan yang duduk dalam kalender Qamariah. Kalau lah kita puasa dalam bulan Masihi, kalau orang Mesir, orang apa ni pula Afrika, habis cerita bulan 8 apa keceroh puasa 15 jam semua, 50 suhu semua. Dia bergerak. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Kita pun tak sedar kadang. Kita sedar, kita kira tahun ni raya musim hujan, puasa hujan sejuk sikit. Tapi kita tak terfikir bahawa bulan yang berpandu kata bulan atas langit tu, tahun Islam ni, dia berubah semua. Berubah. Jadi kadang kita puasa musim sejuk, kadang puasa musim kemarau, kadang musim hujan dan sebagainya. Sudah, maknanya banyak hikmah kerana apa Islam menggunakan bulan sebagai panduan kepada mawakid, kepada waktu-waktu tadi. Panduan, bukan matahari sebagai panduan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam kaedah bahasa Arab, setiap perkataan yang mari dengan ra min dha, makna umum dia panah. Makna umum dia panah. Jadi kalau dia panggil apa, ramdul nas atau ramdul insan, maknanya perut yang ni jaufah yang panah. Jaufah ni kita katakan perut kita lah, isi perut kita, dalaman kita yang panah. Dalaman kita yang panah. Sebab apa panah? Sebab tidak minum air. Tidak minum air. Jadi perkataan Ramadan tu sendiri, Ramadan tu menunjukkan kepada kepanasan tu. Sebab tu Ramadan maknanya batu-batu pasir-pasir yang panas tu, kita pijak dengan panas tu. Jadi Ramadan tu panas. Dah kata dah kalau kena Ramadan musim sejuk, kalau kena Ramadan bulan 12 dah panas pun. Kalau kena Ramadan kemucuk bulan 12, 1, 2 di Mesir, di Jordan, musim sejuk, dah panas pun? Tak. Tetap panas. Sebab Ramadan tadi, Ramdul Insan, iaitu panas dalam manusia. Sebab tu kita panas ni memang tak boleh lari daripada air. Bila kita kurang air, maka itu punca penyakit.
Walaupun kita tengok saintis Islam banyak cerita tentang kelebihan puasa, tapi saintis barat tetap komen dia kata punca pertama datangnya penyakit yang mengundang kepada penyakit ialah dehidrasi. Jadi bila dehidrasi ni air tak ada, itu punca pada penyakit. Jadi orang Islam tidak minum air daripada sahur sebelum fajar hinggalah terbenam matahari baru dia minum air. Jadi dari segi sains itu dah menyebabkan panas tadi, menyebabkan punca pada penyakit. Walaupun kita orang Islam, saintis Islam cerita banyak kelebihan, merehatkan sistem penghadaman, kurang gula kita ambil dan sebagainya. Dan Nabi sendiri sebut sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sihat. Tapi kita kena sedar bahawa walau dalam Islam hikmah kediam, buat dulu. Orang Yahudi setiap benda yang Tuhan suruh dia tanya hikmah dulu baru buat. Bila Nabi Musa khabar, orang Yahudi Tuhan suruh mu sembelih lembu, mana faham dia? Dunia bodoh nak buat mari suruh sembelih gitu. Kita orang Islam suruh semayang dulu. Kelebihan semayang cari dia. Allah suruh puasa, kita puasa dulu. Allah buat suruh apa perintah daripada Allah, maka buat dulu baru cari hikmah. Kalau cari hikmah dulu tak jadi. Tak jadi. Saya nanti faham dulu hikmah semayang baru saya semayang. Padang. Nanti saya faham dulu benda puasa ni, barulah saya akan puasa. Padang. Orang Yahudi macam tu. Bila Nabi Musa mari khabar, inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Bila Tuhan Nabi Musa kata kepada Yahudi, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya sembelih lembu. Nak buat apa? Qalu atattakhizuna khuzwa. Mu main-main ke? Tiba-tiba dah pasal ni. Kediam sekali suruh pilih lembu lugang tu kena udang. Barulah Allah cerita sebab apa suruh. Ambil sebahagian daripada lembu tadi, godang kepada orang mati-mati. Pendapat jumhur ahli tafsir pasti sebut bahagian ekor. Lalu Nabi Musa pukul kepada mayat tadi. Mayat bangun ceritalah bahawa anak saudara dia bunuh dia untuk ambil harta dia. Jadi berlaku pembunuhan. Orang ni bila dibunuh dilepar kapur sebelah. Kapur ni kata dok, kapur ni kata dok. Dia tak tahu cerita. Jadi Allah suruh sembelih lembu tu, sebahagian daripada lembu tu tadi dipukul kepada mayat. Lalu mayat tadi cerita yang bunuh dia anak saudara dia. Jadi baru tahu, gitu. Tengok, baru tahu, barulah kagum. Belum tahu tak, kita bukan begitu. Kita dalam Islam, kita tahu cara buat, kita tahu ini perintah, kita tahu cara buat, kita terus buat. Hikmah mari dia. Itu juga puasa. Walaupun kita puasa tadi, walaupun ada Nabi sebut puasalah maka kamu akan sihat, tetapi kalau tak sihat sekalipun itu perintah daripada Allah, kita kena buat. Kita buat bukan barang-barang. Kita buat dengan keyakinan bahawa dia buat kita, dia tahu qada kita. Dia suruh kita puasa tahan makan minum, tapi bukan 24 jam sampai masa berhenti. Ada orang berhenti 8 jam, 10 jam. Kita paling lambat pun tak sampai 15 jam. Padang orang kita ketek dak orok. Orang Arab, orang Afrika keras ketung. Tahu? Depan mata saya, orang puang kena langgar dia kata, "Gang, bangun." Kena langgar, gang rebah, bangun belebel tikak. Bapa mu langgar aku? Waktu kan dia buka tikat kata, "Minta maaf cik, aku nak beri." Ada apa gigi. Kalau kita memang hospital dah. Pandanglah orang dia kerah, kasar, boleh tahan, lasok. Maka ada satu tahap dia berasa sampai 15 jam. Allah Maha mengetahui. Dia buat kita, dia tahu qada kita. Orang buat satu kereta, dia tahu qada kereta tu. Dan dia mikir dah, sepepak lepas ni, minyak hitam lepas ni, dia buka pusat servis pula. Bukan dia buat kereta berhenti buat sepepak dah. Siap dah kereta stay, tak ada. Orang pakai kereta dia rosak, dah patut nak gantung mana? Tak ada, kita buat kereta je. Tak ada pusat servis, tak ada sepepak. Jadi Allah SWT dia buat kita, dia tahu qada kita setara mana. Dia tahu qada kita setara mana, dan dia tahu kemampuan manusia, hamba dia, yang dia nak tengok situ buat qada. Takkan kita pandai daripada Allah. Kita nak kata gini-gini, mu pandai dari Allah ke? Dah berapa yang payah orang nak puasa. Itu Ramadan.
daripada kepanasan. Memang rohok, puasa ni memang rohok. Walaupun di musim sejuk, kita tetap kepanasan diri kita. Suhu badan meningkat bila berlakunya dehidrasi, kurang air. Sebab tu orang demam sebenarnya, kalau ikut kaedah, dia kena mandi. Dia kena mandi. Demam panas memang kena mandi air batu. Kalau di negara jiran Singapura tu, dia mandi dengan air batu kalau orang demam panas. Kita duduk mandi, duduk selimut, selalu salah, dia kena sejukkan dengan air. Jadi orang yang tak ada air dalam tubuh ni, air yang mari daripada air betul ataupun daripada makanan. Sebab itulah kita buka puasa tadi, nikmat buka puasa. Sebab apa? Dengan keadaan kering, dahaga, panas tubuh kita, tiba-tiba kita diizinkan bila orang bang, kita pun minum. Jadi kita pun rasa nikmat. Tapi kalau kita sekadar nak melepaskan tanggungjawab kita, sebab kita tak boleh menghayati lah. Sebab tu ada orang minum air tebu setengah cawang pun alhamdulillah dah. Ada orang kena tiga kolej baru alhamdulillah. 3 kolej tu alhamdulillah. Pasal tahan lama sehari dah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. 2 peringkat. Yang pertama sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, dan daripada Baitul Izzah, langit dunia tadi, kepada Nabi Muhammad berperingkat sehinggalah akhir hayat Nabi SAW, daripada diangkat mula diangkat sebagai Rasul sehinggalah kepada kewafatan baginda Rasulullah SAW masa lebih kurang 13 tahun macam tu. Itu berperingkat melalui Jibril waktu turun. Tapi daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah itu secara sekaligus diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran tadi membacanya tilawah. Tilawahnya adalah ibadah. Baca Quran ni tak faham pun boleh pahala dah. Dah kalau faham parok lagi. Tak faham baca tapi baca. Dengan belagu pandang tarono, bayati sikah jaharkah bapak belaka, tapi tak faham makna. Boleh pahala. Pasal apa? Pasal baca dia ibadat dah. Bukan belum tentu faham lagi. Kalau faham, parok lagi boleh. Kok bulan Ramadan dia ada 3 benda besar. Sebab tu kita baca Quran Ramadan besar ni. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain. Ada 3 benda besar dalam bulan Ramadan. Kalau kita pecah jadi 4, tapi kita sebut 3 saja. Yang pertama, bulan Ramadan tu sendiri ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah, kerana dalamnya tu ada satu malam yang lebih baik, lebih mulia daripada 100 bulan. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu ialah malam Lailatul Qadar. Dan ibadah sunat pada bulan Ramadan diberi pahala ibadah fardu. Kita kena faham, tidak ada pahala yang lebih besar daripada semayang, daripada ibadat fardu. Itu paling besar sekali. Walaupun banyak mana puasa sunat, tak sama dengan puasa Ramadan. Walaupun banyak mana semayang sunat, tidak sama dengan semayang fardu. Kita bayang tahajud witir sampai sebelah, bangun mayang subuh, tak mayang sekarang, pukul 10 baru semayang. Nak mulai parok sangat. Tak jadi. Lari daripada aulawiyah. Kerana itu disebut, ulama sebut bahawa cukuplah. Maknanya kita sebenarnya cukuplah bagi kita sembahyang isyak berjamaah dengan subuh berjamaah sudah dapat pahala menghidupkan malam. Tapi tak samalah kalau kita bangun malam, tapi dapat pahala membangunkan malam. Sebab hak wajib ni memang paling besar sekali pahala dia. Hak sunat tu besar juga, tapi tidak sama dengan benda fardu. Sebab tu kita kena tahu aulawiyah, kena tahu mana keutamaan. Kita dahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Duk sibuk nak sedekah orang pada bulan Ramadan, hutang bertepek tak selesai.
Tak, bukan hutang berjadual lah. Hutang rumah tu hutang berjadual kereta. Tu dia kira potong gaji kita. Ni hak lain ni, hutang member, hutang kawan kita 10 yard. Tak, nak peti 10 yard, beli ikan, tak bayar-bayar. Lepas tu bulan puasa, korang 10 yard. Banyak boleh pahala esok ni, sedekah ni, bulan Ramadan ni. Hutang orang tak bayar bertepek. Tak? Jadi kena tahu yang mana aula, yang mana yang didahulukan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, bulan Ramadan tu buat benda sunat diganjari dengan fardu. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan satu haji. Umrah bulan Ramadan sama dengan dipahala haji. Bukan kata hamba tak pergi haji dah, pergi umrah bulan puasa dah. Itu lain, ganjaran. Bukan lepas haji tadi, ganjaran. Jadi benda dalam bulan puasa ni kalau kita baca Quran apa semua, diganjari besar. Besar bulan Ramadan tu. Dan dalam bulan Ramadan tu ada satu yang disyariatkan, iaitulah sunat, sembahyang sunat tarawih. Besarnya bulan Ramadan ni ada sembahyang sunat tarawih. Tidak ada pada bulan lain. Tidak ada pada bulan lain. Sebab itulah kita secara mana lelah pun, secara mana sibuk pun, celohlah sembahyang tarawih. Tambah kita pun kata bulan Syawal, mana lambat sangat balik Malaysia, hamba tarawih dulu. Hamba tarawih dulu. Bulan Syawal tak ada dah tarawih. Jadi bulan puasa saja tarawih tu ada. Dan dalam puasa juga ada zakat fitrah. Banyak benda kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan lain. Jadi Quran ini ada satu benda yang kita kena tahu bahawa membacanya ibadah. Walaupun tak faham betul cara baca ni, bahkan orang baca Quran dengan kok dapat 2 hidayah. Kok ni bukan kepok kepala tu. Kok ni apa ni, bahasa Arab panggil kok apa ni apa? Kokak. Baca dengan kokak tu pun boleh pahala lagi. Tapi kalau faham makna, tadabbur, menghalusi macam khutbah hari ni lah, kemarin sebut tadabbur Al-Quran, menghayati apa isi kandungannya, bukan baca saja. Jadi baca Quran kena baca dengan yang panggil biluhunil alabi, sebut iqra'ul Quran biluhunil arab wa aswatiha. Bacalah Quran dengan cara orang Arab, sebut luhun orang Arab dengan suara orang Arab tadi. Jangan baca dengan macam dikir barat ke. Jangan. Kita baca Quran dengan dikir barat ke, buat lagu macam Hindustan ke, jangan buat gitu. Baca Quran tadi dengan cara orang Arab, bukan cara orang lain. Sebab Arab di situ maknanya Quraisy. Bahasa Arab Quraisy, baca dengan luhung orang Quraisy. Dan kalau tahu banyak lagi, tanyalah orang-orang yang lebih alim dalam bidang Al-Quran ni. Kita sentuh secara umum saja, ya. Quran tadi memberi petunjuk bagi manusia sekalian, menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan anak bulan, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Menyaksikan anak bulan ni, hendaklah dia puasa. Sama ada dia menyaksikan dengan mata dia ataupun dia mengetahui dengan perkhabaran yang benar. Memang ketua falak Malaysia khabar, ataupun apa ni, pemegang apa, raja-raja ni, masuklah TV Ubay, maka ini diisytiharkan bahawa esok puasa. Benda tu sampai kepada kita, maka hendaklah kita berpuasa. Sebab dia pun berpandukan kepada ahli majlis falak yang turun petang tu, tengok anak bulan ada tak lagi, anak bulan untuk esok ke untuk lusa, 8 jam tak lagi, terbenam matahari dulu ke, terbit bulan dulu ke, macam-macam panjang cerita lah. Kita jangan pandai-pandai komen, tak betul ni hak umum lah TV ni, tak puasa lagi, esok puasa, tak pun puasa dah main. Kita baru puasa hari ni, patut mari puasa dah. Pandai kita pula. Kita nak puasa biar lewat sikit, raya biar awal sikit.
Orang nak buka ke raya, kita buka dah raya dah. Tak habis seorang. Aku nampak dah nak bulan. Orang pasal ni nampak tiap-tiap hari nak bulan, buka kat mau. Nah. Jadi, hendaklah kita berpuasa. Bila kita tengok menyaksikan bulan, perkhabaran, orang-orang yang berwajib, orang yang boleh tengok mencerak nak bulan dan sebagainya, kita pakai yakinlah. Jangan mari orang duk susah. Nah, mari orang isap gang ke benda kabur kita esok raya kita buka duk sekarang. Jangan. Nah, pasal benda tu perlu kepada jelasan lagi, perlu pada siasatan, tabayun lagi, tengok warna penjelasan lagi betul ke tak dia cakap ni. Hari ni dia dak ngisat gang ke betul okey betul lah. Tapi kalau dia nak sedar, dia buat kelakar je kita pergi buka dah, maka habis cerita kita. Maka hendaklah berpuasa. Berpuasa iaitu asal perkataan som tu menahan diri, iaitu dari segi istilahnya menahan diri daripada makan, minum dan segala yang membatalkan puasa, mula daripada terbit fajar shadiq hinggalah terbenam matahari. Puasa itu kita menahan diri. Puasa adalah satu ibadat yang besar yang diturunkan puasa wajib tadi hanyalah pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan adanya ibadat puasa. Tidak ada sama ibadat puasa Ramadan dengan puasa yang lain, Ashura, Isnin, Khamis, ataupun hari Arafah, ataupun puasa Sinta min Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Tak sama ya, tak sama kerana dia khusus pada bulan Ramadan. Dalam Ramadan kita kata tadi adanya ibadat puasa, adanya malam itu qada. Ibadat kita diganjari lebih daripada yang kita lakukan. Kita lakukan sunat, kita buat benda sunat, Allah ganjari dengan pahala fardu. Kita buat umrah, Allah ganjari dengan pahala haji. Dan juga pada bulan puasa tadi, bulan Ramadan tu adanya disyariatkan solat tarawih. Tarawih ni solat rehat-rehat. Kalau kita baca laju pun, kita janganlah terlalu laju, biarlah cukup ayat-ayat. Janganlah kita boleh sampai tak cukup tamak ninah. Tak kena tamak ninah dah sah. Laju tak apa. Laju tak apa, tapi biar cukup tamak ninah bertinya. Bacaannya betul dan sebagainya. Kalau bacaan tengok alhamdulillah rabbil alamin wala dhalin tengok. Alhamdulillah wala dhalin. Tengah tu dah arum ni. Tak boleh lah. Tapi kalau baca hadar, baca laju, kaedah betul, hadar baca laju kan, bukan baca tahqiq. Baca dengan laju, maka betul tajwid, tidak ada masalah. Tapi kalau baca dah bunyi gitu je, maka masalah Jadi puasa tadi menahan diri daripada makan dan minum dan segala benda yang diharamkan yang boleh membatalkan puasa. Kita tengok semua yang boleh membatalkan puasa itu berkaitan dengan fitrah kita, iaitu sifat asal kita, makan, minum, beristeri dan sebagainya, maka itu fitrah. Jadi kita fitrah kita, fitrah hayawaniyah kita, nafsu hayawaniyah kita, nafsu kebinatangan kita. Makan sama dengan binatang, tidur sama dengan binatang, bersuami isteri sama dengan binatang. Jadi balik kepada fitrah, melihat kepada penyucian rohani kita, balik asal roh kita tu, nak makan, nak minum dan sebagainya. Jadi sebab tu bila kita berpuasa, kita menghayati ibadat puasa. Bila kita buka, kita rasa ya Allah nikmatnya seharian tak puasa. Inilah apa yang dirasakan oleh orang miskin, sekali sehari je makan. Rasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala beri banyak dua kabar gembira kepada orang puasa, iaitu kegembiraan masa dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan ketika dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang dia tidak berpuasa tapi dia menangguhkan waktu makan je. Biasa makan 7.30 pagi, tangguh makan 7.30 malam. Sebab tu dia tak tahu dia makan pun ada belaka hak dia nak semua sekali. Sepatutnya dia jadi redha, khuduk, tunduk kepada Allah, pasal apa buat ibadat kepada Allah, tapi jadi bekeng. Ia salah faham. Silap cakap sikit, kata mu cakap molek aku puasa dia kata pula, dia marah pula kita, kata jangan awak gini pun. Mu cakap molek aku puasa ni, kan ngemu aku makan mana jadi bekeng, jadi gasang. Sebab apa? Sebab bukan menghayati puasa, tapi cuma
nanggung waktu makan je, ikut orang ramai. Orang puasa kita puasa tak. Kalau tak puasa kan orang kata tua-tua dah, tua-tua tak puasa lagi, dah, dan sebagainya lah. Jadi puasa juga, jadi menanggungkan waktu makan. Waman kana minkum maridun aw ala safarin, ataupun ada pun orang-orang di kalangan kamu, sesiapa di antara kamu sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka. Ada orang sakit boleh berbuka. Itu beza semayang dengan ibadat lain. Ibadat lain sakit boleh buka, semayang tidak boleh berhenti. Semayang sakit, dah boleh diri duduk, dah boleh duduk baring, dah boleh baring semua sekali, gagak-gagak buat isyarat mata. Boleh main mata je, isyarat gerak mata pun sudah dikira semayang. Tak ada arah doa semayang hormat waktu, tapi kena qada. Tak tahu nak pergi, kita nak pusing ke kiblat, macam nak kapal terbang, air kering apa semua, semayang je hormat waktu, maka naik darat semayang balik. Maka tidak ada pelepasan pada semayang. Ibadat lain ada pelepasan bila tidak ada kemampuan. Kalau musafir sendiri pun semayang kena semayang walaupun separuh. Semayang tetap semayang. Jadi ataupun orang yang sakit, kita pergi laju lah sebab masa pun dekat dah ni, dah habis dah. Jadi ataupun orang sakit, iaitu sakit dari segi jumhur ulama, kebanyakan ulama sebut, antaranya mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan kena puasa juga, afdal berpuasa pada orang musafir jika tidak menyusahkan. Sekarang ni kadang-kadang orang musafir sedap lagi pada orang tak musafir. Dulu orang musafir susah, naik onta, naik kaki. Dan ni naik kapal terbang 2 jam sampai ke air dah. Dah nak buka pukul 4 naik kapal terbang pula, sampai pula pukul 6. Jadi sama je duduk dalam kapal terbang. Jadi setengah bahagian besar ulama mengatakan tidak ada masyarakat, antaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa afdal dia berpuasa. Adapun Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i, maka berbuka lebih afdal kerana nak ambil keringanan rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Wallahu alam. Tapi mazhab kita, kalau tak masyakkah, tidak ada kesepitan, maka hendaklah kita berpuasa, afdal berpuasa walaupun kita dalam keadaan musafir. Min ayamin faidatu min ayamin ukhra, maka hendaklah diganti pada ayat lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian dan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kemudahan. Banyak benda Allah sebenarnya nak beri kita kemudahan. Macam semayang tadi lah, bukan gitu saja. Mulai tak boleh berdiri duduk, kadang tertentu boleh jamak, kadang tertentu boleh kosong dan sebagainya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki pada kamu kesukaran. Dan walitu kamilul iddata walitu kabbirullah, dan cukupkanlah bilangan puasa tadi, sama ada bulan Ramadan tu 29 ke ataupun bulan Ramadan tu 30 ke, maka cukupkanlah bilangannya. Walitu kabbirullah, dan bertakbirlah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat petunjuknya. Maka pada hari Aidilfitri, kerana itu hari buka dipanggil Aidilfitri, pada hari raya buka, hari raya balik pada fitrah, balik itu berdoa. Kita tak makan, kita kena makan hari raya. Kalau lebar mana kita pun, kita kata saya nak puasa hari ni, tak boleh, haram puasa pada Aid, pada hari raya. Maka hendaklah kita bertakbir pada hari raya tu. Wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan semoga kamu semua bersyukur. Maka kita bersyukurlah pada hari raya tu, kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah memberi memanjangkan umur kita sampai kepada bulan Ramadan yang dalamnya banyak bonus. Kalau lah orang kerja swasta, akhir tahun ada bonus, diberi lalu belah 4 bulan bonus, maka ni ada bonus 80 bulan. Siapa tak mau? Tapi oleh kerana cocok ATM tak dapat pahala tu, kita tak gaduh mana. Tapi kalau tak pahala-pahala bulan puasa tu kita cocok ATM, tobek penuh, berapa uti kosong, bilion. Ramai dah kita tak campur dah buat benda lain dah, ibadat je pada bulan Ramadan tu. Tapi oleh kerana pahala tak dapat, akhirat esok ramai orang relax. Relax saja. Suruh mayang malam 27, orang malam akhir Ramadan, orang banyak beribadat dah, semayang dah urut, dia kata dah urut semayang. Apa dah urut semayang? Buat kuih. Buat kuih berurut sampai ke pagi bakar kuih dah. Tapi semayang tarawih 8 pun dah urut.
Jadi itulah kerana kerugian orang yang tidak mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kesempatan ini saya mengucapkan supaya kepada kita semua selamat berpuasa menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Mudah-mudahan kita diberikan banyak pahala, banyak berkat, banyak rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, dan moga-moga Ramadan inilah menjadi titik tolak perubahan pada hidup kita pada hari yang mendatang, dan akhirnya semoga Allah beri kita pada satu tahapan di mana setiap bulan bagi kita seperti bulan Ramadan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum.